وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، العلامة الحبيب عبد الله مرشاطري، والعلامة الحبيب حسن بن عبد الله مرشاطري، وإلى العلامة الحبيب سالم بن عبد الله مرشاطري، وإلى مؤلف الكتاب ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmatnya Dia, alhamdulillah, malam ni kita masih lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudusinya. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, di atas muka bumi terdapatnya buyutillah, terdapatnya rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut rumah aku, yakni rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-masajid, iaitulah yang berada di masjid-masjid. Maknanya masjid-masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kata lagi, siapa yang masuk ke dalam rumah aku seperti dia menziarahi sahabat-sahabat dia, maka sudah pastilah, kata Allah, bila mana dia menziarahi sahabat dia, sahabat itu pasti akan melayani dia. Maka demikian juga aku, kata Allah, siapa yang masuk ke dalam rumahku, maka nescaya dia berhak untuk mendapatkan layanan aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maka kita dapat hadir ke dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dianya merupakan satu nikmat yang cukup besar
Dan apatah lagi kita dapat beriktikaf di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan, kita sambung lagi bacaan kitab Simarul Jannah, terjemah kepada kitab Risalah Al-Mu'awanah fi Sulukin Tariqil Akhirah, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, yang diterjemahkan dia oleh Al-Syekh Idris Al-Khayyal Al-Fatani Al-Makki rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, kita masih lagi berada pada faslun fil ikhlas. Kita masih lagi membicarakan soal berkenaan dengan ikhlas. Kita masih bicarakan soal berkenaan dengan ikhlas. Maka dia kata dekat sini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Maka berkata pengarang kepada kitab ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan munafaat ilmunya kepada kita di dunia maupun di akhirat. Maka dia kata dekat sini, dan barang siapa diam ia daripada menyuruh dengan yang ma'ruf. Kita sampai dekat situ. Ini masih lagi berkenaan dengan niat seseorang. Kerana ikhlas dia merupakan amrun batini. Dia adalah perkara dalaman manusia. Tuan-tuan, ikhlas dia merupakan benda yang tak boleh untuk dibuat-buat. Ikhlas satu benda yang tak boleh nak dilakonkan. Kerana tu kita dah habaq sebelum ni. Bila Nabi SAW bertanya kepada Jibril alaihi salam, ya Jibril, mal ikhlas? Apakah itu ikhlas? Tuan-tuan, Jibril dia tak tahu nak jawab. Lalu dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tanya dengan Allah, ya Allah, kekasihmu bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan ikhlas? Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala kata, al-ikhlasu, ketahuilah, ikhlas itu sirrun min asrari. Dia adalah satu rahsia daripada rahsia-rahsia aku, kata Allah. Wa adha'u, dan aku akan letakkan sifat ikhlas ini kepada hamba-hamba yang aku kasih, kata Allah. Dan tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala dia nak habaq kepada kita bahawa ikhlas dia bukannya perkara yang boleh dibuat-buat, yang boleh dilakon-lakonkan. Kerana dia adalah perkara dalaman yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehinggalah ulama menyatakan, man halakal ikhlas, siapa-siapa yang memusnahkan sifat ikhlas itu, halakal a'mal, maka ketahuilah musnah seluruh daripada amalan-amalan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maknanya apa? Orang kalau dia beramal banyak sekalipun tetapi jauh daripada ikhlas, maka dia telah memusnahkan amalan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, lalu apa lagi yang kita nak hadapkan, yang kita bentangkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan tuan, kehidupan kita nanti yang kekal abadi adalah ketika bertemu dengan Allah.
pada hari itu kata Allah, yaumun la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tersebut harta dan juga anak penak dia tidak memberikan apa-apa manfaat. Tuan-tuan, semua kita ni akan rasa dan juga dia akan pi kepada hari yang disebut oleh Allah ini. Allah Ta'ala kata, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang mempunyai roh, maka mereka pasti akan merasai kematian, kata Allah. Dan tuan, bila mana dia mati esok, Allah Ta'ala kata, yaumun la yanfa'u malun wala banun. Kamu akan dapati satu hari nanti yang mana pada hari itu harta dan anak penak tidak memberikan apa-apa manfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dalam keadaan hatinya sejahtera, kata Allah. Tuan-tuan, hati sejahtera ni lagu mana? Ada dua penafsiran ulama. Yang pertama, iman dia adalah iman yang selamat, dan yang kedua, dia adalah mukhlisin, iaitulah orang yang ikhlas dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka demikian, ikhlas dia merupakan perkara dalaman. Maka dia kata dekat sini, barang siapa diam ia daripada menyuruh dengan ma'ruf. Tuan-tuan, benda ma'ruf ni apa dia? Segala benda-benda hak yang baik-baik belaka. Tuan-tuan, perbanyakkan benda baik. Pasal apa? Benda baik ni dia menarik barakah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tu Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut, Allah Subhanahu wa ta'ala dia kata, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kata Allah. Dan kalaulah penduduk di dalam sesuatu kampung, penduduk di dalam sesuatu daerah, dalam satu negeri, dalam satu tempat, kata Allah, kalaulah mereka itu beriman dan juga mereka bertakwa dengan Allah. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia beriman, kemudian dia bertakwa dengan Allah. Dan tu takwa ni apa dia? Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda, orang yang bertakwa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama sekali dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Dan tuan, tentang iman ni kita dah cerita, kita dah hurai secara panjang lebar. Dan tuan, siapa dia orang yang beriman? Dia percaya dan yakin secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri orang yang bertakwa, ittiba'ut tanzil, dia menjadikan Al-Quran sebagai ikutan dia. Dan tuan, Quran dia bukan hanya setakat dibaca. Dan tuan, Quran ni ya Allah, dia punya kelebihan dia, dia punya kebesaran dia sangat-sangat agung daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, disebutkan di dalam kitab An-Nafahat Asy-Syatiriyah. Kitab ni karangan daripada guru kami, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala. Dan dia berikan perbezaan antara Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, beza dia apa? Yang pertama, Quran kalau kita nak pegang kena ada ayat sembahyang. Tu yang pertama sekali. Dan tuan, kalau dia tengah junub, kalau dia tak ada ayat sembahyang, tak boleh pegang Quran tu. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan sama sekali dipegang Al-Quran itu kecuali bagi orang-orang yang bersuci, kata Allah. Tuan, tak boleh pegang Quran. Bahkan kalau kita tengok perbahasan pegang Quran bagi orang junub, bagi orang yang berhadas, tuan, bukan setakat mushaf itu, segala yang bersambungan dengan Al-Quran itu tak boleh dipegang.
oleh orang yang tidak bersuci. Dan tu apa sebab? Ini menunjukkan kemuliaan yang ada pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Nabi SAW, kalau tak ada ayat sembahyang, boleh pegang tak? Boleh pegang, tak ada masalah. Tuan, tu perbezaan dia. Yang kedua, perbezaan Al-Quran dan juga hadis. Al-Quran, kalaulah kita tak ingat, dia tak boleh diganti dengan lafaz yang lain. Tuan, contoh kita baca Quran, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih. Lepas tu lupa. Tuan bukan boleh buat kira. Ada orang kata, Ustaz dah Baqarah awal lupa. Tuan, lupa ni dia bukan boleh buat kira, dia tak kira. Tuan, jangan kata Baqarah, surah Al-Kafirun kita tak jumpa jalan keluar. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ayat tu. Oh, cukup takut tuan ayat tu. No, dia tak jumpa jalan keluar. Dia tak jumpa lakum dinukum waliyadin. Dia tak jumpa tu. No. Tuan, Al-Quran ni kalau kita lupa, dia tak boleh diganti dengan lafaz yang lain. Walaupun lafaz ataupun kalimat dalam bahasa Arab kadang-kadang ada 2-3 kalimat yang berlainan cara penuturan dia, tetapi menunjukkan makna yang sama. Tuan-tuan, tak boleh untuk kita ganti sama sekali. Tak boleh. Dia kena perkataan yang tu juga. Tuan-tuan, tapi kalau hadis, kita terlupa, tetapi kita teringat lafaz yang lain yang sama makna. Tuan-tuan, kita boleh gunakan lafaz itu sebagai hadis Nabi SAW. Cuma hendaklah ditambah di belakang hadis itu, au kama qala Rasulullah, ataupun sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan, perbezaan ini adalah kerana menunjukkan kepada kita betapa agung, betapa mulianya Al-Quranul Karim. Tuan, bahkan bagi orang yang membaca Al-Quran, kata Nabi SAW, sesiapa yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim, syafi'an lahu yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, Quran dia akan datang menjadi syafaat bagi dia, kata Nabi SAW. Tuan, Masya Allah, kebesaran pada Al-Quran tersebut. Tuan, tapi lebih besar lagi Al-Quran itu bila mana kita beramal dengan isi kandungan Al-Quranul Karim. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala dia sebut Quran ini la raiba fi, dia langsung tidak ada apa-apa keraguan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan, ada dekat sini orang yang ragu dengan Al-Quranul Karim. Tuan, tak ada orang yang dia ragu dengan Al-Quranul Karim. Pasal apa? Kerana semua orang faham Al-Quran dia bukan perkataan manusia. Al-Quran dia bukannya reka-rekaan. Dia adalah kalamullah. Dia perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan Quran ni dia terjaga semenjak daripada dia diturunkan sampailah pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala dia kata, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami jugalah yang menjaga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan tuan, ini jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa Al-Quran semenjak daripada dia diturunkan sampai pada hari ini, dan tuan, dia sama sekali tidak berubah. Ini merupakan mukjizat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan tuan, maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu ittiba'ut tanzil. Dia adalah orang yang mengikuti Al-Quranul Karim.
wal isti'dadu bitanzil, dan dia bersedia dengan hari di mana nanti dia akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kata, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau." Kalaulah penduduk di dalam sesuatu negeri, dalam satu tempat dia betul beriman, kalau betul dia bertakwa dengan Allah, la fatahna alaihim barakat, maka kami akan buka kepada mereka itu pintu-pintu keberkatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, tapi syarat dia apa? Semua manusia dia kena taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda, apabila kamu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu cobaan, maka tidak ada pun yang boleh mengangkat cobaan tersebut, melainkan apabila manusia itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, teringat kita macam mana kisah Nabi Allah Musa alaihi salam dengan pengikut-pengikut dia. Dan tuan, satu hari hujan dia tak turun. Hujan tak turun. Maka mereka pun mengadu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan mereka kata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, nila ni hujan tak turun, musim kemarau. Sedangkan kami ada anak-anak kecil. Kami ada orang-orang tua yang perlu kepada air. Kami ada binatang-binatang ternakan yang memerlukan kepada air ini. Maka doalah dengan Allah, wahai Musa, supaya tempat kita ni diturunkan air oleh Allah Subhanahu wa taala." Dan tuan, apa Nabi Musa buat? Nabi Musa doa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, bila doa dengan Allah, Nabi Musa doa dengan Allah lagu mana? Nabi Musa doa dengan Allah, "Ya Allah, di sisi kami ni adanya kanak-kanak kecil. Di sisi kami ni ada orang tua. Di sisi kami ni ada binatang-binatang yang memerlukan kepada air, ya Allah. Turunkanlah, ya Allah, kerana kasihan kepada setiap makhluk-makhluk kamu." Dan tuan, akhirnya hujan tak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila hujan tak turun ni, maka Nabi Musa alaihissalam bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah, aku dah munajat kepada kamu, tapi pasal apa hujan masih lagi tak diturunkan?" Dan Tuhan jawab Allah, "Wahai Musa, kamu tanya dengan umat kamu. Ada 2-3 orang daripada kalangan umat kamu yang melakukan benda yang aku larang, kata Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan aku tidak menurunkan ayat hujan, kata Allah Subhanahu wa taala." Dan sebab itu, bala yang turun kepada manusia, dia bukan hanya setakat turun kepada individu yang melakukan maksiat tersebut sahaja. Sebab tu disebut dalam kitab Riyadhus Salihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kata Nabi SAW, "Al-bala'u ya'um." Bala apabila diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'um, ianya akan dikenakan kepada semua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardah berasa pelik. Takkanlah semua orang duk kena. Dan tuan, pasal apa semua sekali kena ni? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man ra'a minkum munkaran," kata Nabi, siapa-siapa di antara kamu yang tengok kepada kemungkaran, kata Nabi, "falyughayyirhu biyadihi," maka hendaklah dia ubah dengan tangan dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, siapa yang mampu ubah dengan tangan,
Siapa yang mampu ubah dengan kuasa, siapa yang mampu ubah dengan kederat dia, tuan-tuan, dia tengok kemungkaran, maka hendaklah dia ubah kemungkaran itu kepada yang ma'ruf. Tuan-tuan, seandainya dia tak mampu juga, maka hendaklah dia benci lagu mana. Sekurang-kurangnya dia benci dengan hati dia terhadap kemungkaran yang berlaku di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi ulama kata, kalaulah kemungkaran yang berlaku, dia tak cegah dengan tangan, dia tak bercakap pun tentang kemungkaran tersebut, dengan hati pun tak ada rasa apa-apa, maka kata ulama, ba'da adhaful iman. Tuan-tuan, orang yang tak suka maksiat dengan hati ni, yang ni kata Nabi SAW, adhaful iman, dia adalah selemah-lemah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, selepas daripada selemah-lemah iman ni, tak ada lagi dah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka dia kata dekat dalam kitab ni, barang siapa diam ia daripada menyuruh dengan perkara yang ma'ruf, dia kata diam daripada perkara yang ma'ruf, perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, malulah kita dengan burung. Burung bererti bahasa, tuan-tuan. Tuan-tuan, burung ni satu hari, semasa Nabi Allah Ibrahim AS dibakar oleh Namrus. Tuan-tuan, bukannya apa ni api yang halus-halus ni, bukan api yang kecil-kecil, api besar sungguh. Tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim AS dibakar lagu mana? Dia dilestik daripada bukit yang tinggi. Tuan-tuan, api ni dinyalakan, dihidupkan di bawah. Nabi Ibrahim AS daripada atas dilestik, pum, masuk ke dalam api yang dinyalakan oleh bala tentera Namrus pada masa tu. Tuan-tuan, dia plastik, pum, plastik melanting orang tu. Nak terpelanting kawan tu. Terpelanting Nabi Allah Ibrahim AS, terpelanting, pum, masuk dekat dalam api yang besar. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, dia kata apa? Dia kata, ya nar kuni baradan wa salaman ala Ibrahim. Balik ni jangan cuba kat api pula. Ayat ni jangan cuba kat api. Dia ada doa, tuan-tuan. Satu ayat apa ni, Ala ibn Hadrami, sahabat Nabi SAW, dia doa dengan Allah, kuda dia jalan atas ayat kuda dia. Tapi saya tak mau najak. Nanti ada jenis geng yang pi apa ni Sungai Kedah ke, dia pi kat Laut Ian ke, dia cuba. Tuan-tuan, maka Allah Subhanahu wa taala dia kata, ya nar, wahai api, kata Allah, kuni baradan wa salama, jadilah engkau tempat yang sejuk lagi menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan, api yang sepatutnya sifat dia membakar, yang patutnya dia punya sifat dia panas, hangat dekat dalam tu, tuan-tuan, siapa-siapa pun akan musnah dengan api yang cukup besar ini, tuan-tuan. Tetapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Ibrahim AS selamat dan jadi tempat yang selesa di dalam api tersebut. Tuan-tuan, masa api tengah duk besar ni, tiba-tiba melintas satu ekor burung. Tuan-tuan, burung ni reti, burung ni faham, tengok-tengok yang berada di dalam api itu adalah Khalilullah. Dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim AS. Tuan-tuan, burung ni tengok, ada Nabi Ibrahim kena bakar dalam tu. Tuan-tuan, dia pun patah balik, dia pergi cari ayat. Tuan-tuan, dia letak ayat tu dalam mulut dia, dalam paruh dia. Tuan-tuan, Allah, burung dengan apa ni api yang begitu besar. Tuan-tuan, maka dia percikkan air yang dia ambil, yang dia bawa dalam mulut tu, dia percikkan di tempat Nabi Allah Ibrahim AS dibakar.
Tuan-tuan, lalu mai malaikat. Malaikat tanya kepada burung ni, "Wei burung, hang buat macam ni bukan ada faedah apa pun." Bukan ada faedah apa, bukannya boleh padam, bukannya boleh buat apa pun. Ayat sikit sangat, percik macam tu ya. Tuan-tuan, apa jawapan burung ni? Burung ni kata, "Wahai malaikatullah, wahai malaikat yang diutuskan Allah, sekurang-kurangnya nanti apabila Allah Subhanahu wa ta'ala dia tanya dengan aku, kamu nampak kan Nabi aku dibakar, kamu nampak bagaimana Nabi aku dizalimi, maka apa sumbangan kamu untuk menyelamatkan utusan aku?" Maka kata burung ni, sekurang-kurangnya apa yang aku buat ni menjadi hujjah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, malulah juga dengan dha, dengan biawak pasir. Tuan-tuan, Masya Allah, dha ni kita kenal tak? Allah pakat kenal semua lah. Pasal apa? Ada dia punya khasiat tertentu pada dha ni. Apa khasiat dia? Ubat kuat. Tuan-tuan, dha ni ada disebutkan dalam Sahihil Bukhari. Hadis tu dinamakan oleh ulama sebagai hadisul dhab, iaitulah hadis berkenaan dengan biawak pasir. Tuan-tuan, satu hari ada badui, dia pikui biawak lalu dia letakkan di hadapan Nabi SAW. Lalu dia kata, "Hei Muhammad, kalau betul lah kamu ni adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, cuba kamu tanya dengan biawak aku ni, betul tak kamu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala?" Tuan-tuan, badui dia bukan kira apa badui. Tuan-tuan, badui dia tak reti apa, kasak pun kasak sama. Tuan-tuan, badui ni pernah satu hari dia nak tanya dengan Nabi SAW. Nabi tengah naik atas unta dia, ada atas kuda dia. Tuan-tuan, Nabi tengah tunggang kuda. Dan Nabi ni biasa dalam pakaian Nabi pakai ridak macam ni. Nabi pakai macam ni. Tuan-tuan, bila mai badui ni yang nak tanya soalan dengan Nabi SAW, dia tarik ridak, dia tarik ridak yang dipakai di leher Nabi SAW. Dia tarik macam, "Eh Muhammad," dia nak tanya. Tuan-tuan, badui dia tak kira apa. Masya Allah, kalau kita tengok orang badui ni pun, tuan-tuan, dia tak hidup dalam bandar. Dia hidup dekat mana? Dia hidup dekat tengah-tengah padang pasir. Dia hidup dekat kaki-kaki bukit yang berada di padang-padang pasir. Tapi tuan-tuan, badui hari ni depa tu pasal belah kambing, belah lembu. Jadi kita ni kalau masa raya haji ataupun nak buat kenduri, nak cari kambing, nak cari lembu yang elok dengan depa. Tuan-tuan, walaupun depa duduk jauh daripada masyarakat orang, tuan-tuan, tapi depa pandai. Bila kita pi nak beli lembu, nak beli kambing tu, dia letak harga tinggi. Dia letak harga tinggi. Dia kata apa? Dia kata, "Hang takkan jumpa lembu yang macam aku duk belah ni." Amboi. Masya Allah. Tuan-tuan, maka Nabi SAW dalam hadis dhab, Nabi usap kepala dhab tu. Kemudian Nabi SAW tanya, "Wahai dhab, man ana?" Wahai dhab, siapa aku ni? Maka dhab ni diceritakan, maka dhab ini farafa'a ra'sahu, maka dia telah mengangkat dia punya kepala dia, maka dia menyatakan, "Asyhadu annaka Rasulullah." Sesungguhnya aku bersaksi bahawasanya engkau ini adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka kerana tu suruhlah orang buat kebaikan yang walaupun sedikit. Pasal apa? Kebaikan yang kita buat tu dia menarik barakah daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah lah tuan-tuan, COVID-19 lah ni orang mula susah, lah ni orang mula rezeki pun cukup-cukup sahaja. Tuan-tuan, ni ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah, tidak ada yang boleh mengangkat ujian melainkan
apabila manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia kata, barang siapa diam ia daripada menyuruh dengan yang ma'ruf, maka dan larang daripada mungkar, dan mendakwa ia akan bahawasanya niat ia dengan diamnya itu akan memelihara daripada pecahnya hati orang. Dan maknanya apa? Dia tak cegah kemungkaran, dia tak suruh orang buat baik. Pasal apa? Kerana dia kata nanti orang kata apa? Nanti orang kecil hati dengan kita. Dan tuan, semuanya niat-niat yang seumpama tu, perbuatan-perbuatan yang seumpama tu, ianya tidak mendatangkan apa-apa faedah pun, bahkan dia adalah benda yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu ada satu cerita juga, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada satu malaikat dia supaya bawa turun bala daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat ni pun bawa bala tersebut. Masa nak diturunkan bala itu, tiba-tiba malaikat terdengar ada orang yang masih lagi menyebut nama Allah, Allah, Allah. Dan tuan, maka malaikat yang duk bawa bala ni, dia balik semula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tanya dengan Allah, ya Allah, macam mana boleh diturunkan bala di tempat tersebut, sedangkan masih lagi ada orang yang menyebut akan nama kamu, ya Allah. Dan tuan, apa jawab Allah Subhanahu wa ta'ala? Mulakan bala ini bermula daripada tempat orang yang zikir itu, bawa pergi ke belakang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak pasal Allah Subhanahu wa ta'ala amat-amat murka orang yang berdiam daripada ma'ruf, dan juga dia tidak mencegah daripada segala kemungkaran yang berlaku. Maka dia kata, maka memelihara ia daripada pecah hati orang yang mengerja, maka ia mengetahui akan dia pada dosa. Dan apabila bergantung oleh niat yang keji dengan amal yang elok, nescaya memfasad ia akan dia. Dan samalah juga apabila niat itu baik, kemudian dalam masa yang sama dia melakukan amal yang tidak baik, dan tuan, maka dia merosakkan juga amalan tersebut dan juga niat tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maka yang dikehendaki sebagai kesimpulan yang kita baca pada hari ni apa dia? Dan apabila satu orang dia ada niat yang baik, maka pastikan amalan tersebut sesuai. Amalan itu adalah amalan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, sebagai contoh, orang yang dia nak berderma misalnya, dan dia nak berderma tapi dia pergi curi duit orang lain. Dan maka dia beralasan, aku curi, aku ambil hak orang ni adalah kerana nak bersedekah, kerana nak menginfakkan harta pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, sekalipun dia punya niat dia baik, tetapi perbuatan tu perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan tuan, maka dia tidak mendatangkan apa-apa, bahkan dia kata mempasadkan dia, iaitulah merosakkan amalan tersebut. Dan menjadi ia akan dia keji seperti mereka yang beramal ia akan amal yang saleh. Dan dengan niat yang demikian itu, amal yang saleh mendapat akan harta dan kemegahan, maka bersungguhlah olehmu, hai saudaraku, bahawa adalah niat engkau pada taat itu disimpankan atas menuntut keridhaan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, di akhir daripada apa ni yang disebut oleh pengarang pada kitab ni,
Wahai saudara-saudara sekalian, apabila engkau mengerjakan taat kepada Allah, cuma satu sahaja yang kamu nak, cuma satu sahaja yang menjadi tujuan kita semua. Apa dia? Iaitulah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan, orang yang bila beramal kerana Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk di dalam surah Al-Bayyinah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa." Kata Allah, dan tidaklah diperintahkan kepada hamba-hambaku itu melainkan dia mengikhlaskan seluruh daripada apa yang dia buat hanyalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka orang yang mengikhlaskan amalan dia kerana Allah, jadilah dia yang kita sebutkan sebentar tadi, iaitulah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan, nanti kita akan sambung lagi pada ibarat yang berikutnya, insya-Allah taala alam. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.